Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih peneraju acara, panel hakim yang arif lagi bijaksana dan seluruh warga hadirin yang dimuliakan. Hadirin sekalian, ingin dengar cerita? Tersebutlah kisah hikayat lama, kisah si tanggang anak derhaka kepada kedua ibu dan bapa. Sentiasa diingat, janganlah lupa. Si Talang dan si Deruma mempunyai seorang anak lelaki bernama si Tanggang. Kehidupan mereka sekeluarga amatlah miskin. Si Tanggang selalu berangan-angan untuk menjadi kaya dan terkenal. Pada suatu hari, si Tanggang terlihat sebuah kapal besar berlabuh di muara sungai yang berhampiran dengan rumahnya. Si Tanggang pergi berjumpa nakoda kapal itu. Si Tanggang memohon untuk menjadi anak kapalnya. Nakoda kapal itu terus bersetuju kerana telah melihat si Tanggang mendayung sampan dan bekerja dengan cekap. Si Talang dan si Deruma amat keberatan untuk melepaskan si Tanggang berlayar. Namun mereka terpaksa mengalah dengan keputusannya. Si Tanggang berjanji kepada ibu bapanya bahawa dia akan kembali ke kampung setelah berjaya. Si Tanggang melakukan apa sahaja yang diperintah oleh nakoda. Dia sangat rajin dan tekun bekerja tanpa mengenal erti penat dan lelah. Sikapnya itu amat disenangi nakoda sehingga dia diambil menjadi anak angkat. Setelah beberapa tahun berlalu, keadaan nakoda menjadi semakin uzur. Lalu si Tanggang pun dilantik sebagai nakoda baru. Si Tanggang seorang yang pandai dan cekap berniaga. Namanya menjadi terkenal di seluruh pelosok Buana. Namanya yang meniti di bibir masyarakat itu menyebabkan dia dijemput oleh Sultan ke istana. Melihat kepribadian si Tanggang, Sultan mula terpikat dengannya dan ingin menjadikan dia sebagai pasangan hidup puterinya. Genap 10 nama, si Tanggang pun berkahwin dengan puteri Sultan. Si Tanggang membawa isterinya berlayar bersama ke serata negeri. Pada satu hari, kapal si Tanggang berlabuh di muara sungai, kampung asal usulnya. Orang kampung mengetahui bahawa nakoda kapal itu ialah si Tanggang. Lalu mereka memberitahu kepada orang tua bahawa si Tanggang sudah pun pulang. Apabila mendengar berita itu, si Talang dan si Deruma menuju ke kapal untuk menemui si Tanggang. Si Deruma membawa makanan kegemaran anaknya, iaitu pisang salai. Apabila tiba di kapal, seorang anak kapal melarang mereka naik. Seketika kemudian, si Tanggang muncul bersama isterinya. Si Tanggang bertanya, "Siapakah kedua-dua orang tua ini?" Jawab anak kapal, "Mereka mengaku sebagai ibu bapa tuan." Isterinya pula berkata, "Betulkah mereka ini ibu bapa kanda?" Si Tanggang rasa malu untuk mengaku bahawa orang tua itu ibu bapanya. Lalu si Tanggang mengherdik mereka. Si Tanggang berkata, "Aku tidak mempunyai ibu dan ayah. Mereka sudah lama tiada. Pergi kau dari sini, pergi." Si Tanggang memukul jari ibunya yang bergayut pada bahagian tepi kapal.
Pisang salai yang dibawa oleh ibunya sudah buang ke laut. Si Talang dan si Rumah berasa terlalu sedih dan kecewa. Sesungguh tidak sangka anak kesayangan mereka telah berubah. Lalu mereka pun berdayung ke tepi sungai. Apabila tiba di daratan, si Rumah memandang ke langit sambil menadah kedua tangan. Dia berdoa, "Ya Allah, jika benar yang berada kapal itu anakku si Tanggang, aku mohon kau tunjukkanlah kebenarannya." Tiba-tiba petir berdetum, angin bertiup kencang. Kapal yang sedang berlabuh itu terumbang-ambing tanpa haluan yang diterpa amat dahsyat. Ketika itulah si Tanggang sedar bahawa Tuhan telah memperkenankan doa ibunya. Akhirnya, dia mengaku bahawa dialah si Tanggang yang disebut oleh ibunya. "Oh, Ibu, ini Tanggang. Maafkan Tanggang, Ibu. Tanggang berdosa kepada Ibu." Akan tetapi, sudah terlambat. Gelombang yang kuat telah memecahkan kapal si Tanggang. Semua yang berada di atas kapal itu bertukar menjadi batu buat selamanya. Hadirin sekalian, pengajaran yang kita perolehi dari cerita ini ialah: pertama, kita mestilah sentiasa mengenang jasa kedua ibu bapa kita dan tidak sesekali mengkhianati kepercayaan mereka. Kedua, kita hendaklah sentiasa merendah diri dan tidak melupakan asal-usul kita. Jangan kita menjadi seperti kacang, lupakan kulit. Ketiga, ingatlah mereka yang menderhakai ibu bapa pasti di dunia lagi akan mendapat balasannya. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Akhir kalam, saya mohon undur diri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.